يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سهول. فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سهول. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين
ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون صدق الله العظيم. Dan sesungguhnya Al-Quran yang di antara isinya kisah-kisah yang tersebut adalah diturunkan oleh Allah Tuhan sekalian alam. Ia dibawa turun oleh malaikat Jibril yang amanah ke dalam hatimu supaya engkau wahai Muhammad menjadi seorang dari pemberi-pemberi ajaran dan amalan kepada umat manusia. Ia diturunkan dengan bahasa Arab yang fasih serta terang nyata. Dan sesungguhnya Al-Quran tersebut juga perihalnya dan sebahagian dari pengajaran-pengajarannya di dalam kitab-kitab agama orang-orang yang telah lalu. Tidakkah mereka yang musyrik sedarkan kebenaran itu? Dan tidakkah menjadi satu keterangan kepada mereka bahawa pendeta-pendeta agama Bani Israel mengetahui akan kebenaran Al-Quran itu? Dan sekiranya kami turunkan Al-Quran kepada setengah orang yang bukan Arab, yang tidak tahu membaca Arab, kemudian ia dikurniakan Tuhan dapat membacanya kepada mereka, mereka tetap juga tidak mahu percayakan bacaan itu daripada Tuhan. Demikian kami masukkan perasaan kufur ingkar itu ke dalam hati orang-orang yang melakukan dosa, yakni tidak percayakan Al-Quran. Mereka tidak beriman kepada Al-Quran sehingga mereka melihat azab yang tidak terperi sakitnya. Dan azab itu datang menimpa mereka secara mengejut dengan tidak mereka menyedarinya. Maka pada saat itu mereka akan berkata dengan menyesal, dapatkah kiranya kami diberi tempoh? Kalau demikian keadaan mereka, patutkah mereka meminta disegerakan azab kami? Bagaimana fikiranmu wahai Muhammad jika kami berikan mereka menikmati kesenangan bertahun-tahun, kemudian mereka didatangi azab seksa yang dijanjikan kepada mereka? Tentulah kesenangan yang mereka nikmati bertahun-tahun itu tidak dapat memberikan mereka sebarang pertolongan. Dan tiadalah kami membinasakan mana-mana negeri yang telah dibinasakan itu, melainkan setelah diutus kepadanya lebih dahulu rasul-rasul pemberi amaran, memperingatkan mereka, dan kami tidak sekali-kali berlaku zalim. Dan Al-Quran itu pula tidak sekali-kali dibawa turun oleh syaitan-syaitan. Dan tidak layak bagi syaitan-syaitan itu berbuat demikian. Dan mereka juga tidak akan dapat melakukannya. Sesungguhnya mereka dihalang sama sekali daripada mendengar wahyi yang dibawa oleh malaikat. Masih lagi dalam penafsiran surah Asy-Syu'ara, surah yang ke-26 pada juzuk yang ke-19, bermula ayat 192 sehingga ayat 212. Ayat-ayat yang kita bacakan ini menjelaskan tentang Al-Quran diturunkan daripada Allah yang bersifat mukjizat dan pemberi hidayah dan peringatan kepada manusia sejagat, memberi amaran kepada orang yang menyengutukan Allah dan memberi khabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Dan ayat-ayat yang kita bacakan ini menjawab soalan-persoalan, kekeliruan ditimbulkan oleh orang-orang yang ego dan sombong, oleh orang-orang yang sentiasa mencari alasan-alasan untuk tidak mau menerima kebenaran kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kebenaran Al-Quran yang diturunkan dari Allah, bukan yang direka oleh manusia. Dan juga sifat Al-Quran yang sentiasa
memberikan petunjuk dan hidayah dan mukjizat yang tidak boleh dicabar, yang tidak boleh diatasi, yang berterusan sehingga hari kiamat kelak. Kemuliaan yang tidak diperolehi oleh mana-mana wahyu dan kitab yang diturunkan sebelum ini. Kata Allah, wa innahu, sesungguhnya Al-Quran ini latanzilu rabbil alamin, diturunkan daripada Tuhan sekalian alam. Kalau sebelum ini kita menceritakan tentang 7 kisah para nabi alaihimussalatu wassalam. Bermula dengan kisah Musa, kisah Nabi Allah Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Lut dan Nabi Shu'aib. 7 kisah Nabi yang telah kita tafsirkan sebelum ini. Yang bagaimana kisah-kisah ini memberi khabar gembira dan hiburan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertambah tabah dan kuat menghadapi liku-liku dakwah. Kerana ini perjalanan manusia terpilih. Ini perjalanan para nabi. Bila Allah mencintai seorang hamba, maka diberikan ujian yang berat. Inna asyaddan nasi ibtila'an al-anbiya. Orang-orang yang paling berat diuji oleh Allah ialah para nabi. Dan kisah-kisah yang kita bacakan sebelum ini, satu peringatan kepada setiap orang yang menentang kerasulan, yang menyekutukan Allah. Mereka akan dibinasakan sebagaimana dibinasakan umat-umat terdahulu. Dalam keadaan umat terdahulu mempunyai kelebihan yang pelbagai. Usia, kekayaan, kesihatan tubuh badan, dan lain-lain, keistimewaan tidak menghalang untuk mereka hancur binasa. Apatah lagi kita umat di akhir zaman yang penuh dengan sifat kelemahan. Umur kita pendek, kesihatan kita tak terjamin sampai mati. Bahkan kekayaan kita tidaklah sebanyak orang dahulu. Kerana kekayaan kita hanyalah berbentuk suatu yang dinilaikan, bukan suatu yang bernilai dengan sebenar. Maksudnya, kekayaan kita ialah wang yang sah diperlakukan mengikut nilainya. Dan wang itu akan terus turun nilainya. Orang dahulu kaya dengan sesuatu yang bernilai. Tanam-tanaman, ternakan, emas dan perak. Sesuatu yang tak turun nilai kan ia bernilai. Kita hari ini kalau orang kata kaya, sesuatu yang bersifat dinilaikan. Kita beli hartanah, mungkin turun harga hartanah. Kita ada duit, mungkin turun tukaran nilai duit tadi. Kita ada sekian-sekian perkara, mungkin ia cuma bersifat maya. Hari ini terutamanya dengan ciptaan duit kripto, dengan duit-duit alam maya ini, yang menjadikan kita lebih bersifat kaya spekulasi, bukan kaya sebenar. Saham-saham yang tak nampak, bagaimana transaksinya, semua kita berada di alam maya. Berbanding dahulu mereka kaya dengan harta yang punya nilai, bukan dinilaikan. Dengan kebun-kebun, dengan mata air yang memancar, dengan kehidupan yang luar biasa hebat dan sihat. Kalau Allah Ta'ala membinasakan kaum terdahulu yang lebih sempurna daripada kita, sementara kita, maka Allah Ta'ala menyebut dalam banyak ayat. Antaranya apa yang pernah kita baca, وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. Kata Allah, telah turun ayat-ayat yang sentiasa mengingatkan manusia akan peringatan daripada Allah. Tetapi kebanyakan manusia terus berpaling dan tidak mempedulikannya. Mereka terus mendustakannya. Pasti akan datang kepada mereka azab sebagaimana azab yang berlaku pada umat terdahulu dan sebagaimana yang mereka memperolok-olok dan mempersenda-sendakannya. Ini janji Allah. Bila umat hari ini mempersendakan azab Allah, memperolok-olokkan azab Allah, tak percaya pada azab Allah, kata Allah, fasayatihim, akan datang kepada mereka. Pasti. Kemudian Allah Ta'ala lepas menceritakan 7 kisah yang telah kita bacakan, Allah nak beritahu Al-Quran dan keistimewaannya. Al-Quran yang menceritakan kisah-kisah ini datangnya dari Allah.
yang diturunkan kepada Rasul yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan bahasa Arab yang asli, yang tiada campuran. Kerana sifat bahasa Arab ini ada dua sifat. Kenapa Allah Ta'ala memilih bahasa Arab mengatasi bahasa-bahasa yang lain? Sifat pertama ialah i'jaz, mukjizat yang ada padanya. Bahasa ini punya mukjizat. Yang kedua ialah hidayah yang terkandung padanya. Antara sebab kenapa Allah turunkan Al-Quran bilisanin arabiyyin mubin, dengan lidah bahasa Arab yang jelas nyata. Kerana sifat bahasa Arab tadi i'jaz, mengandungi mukjizat. Yang terkandung setiap perkataan, setiap ayat, setiap surahnya mukjizat. Dan hidayah, sifat yang terkandung pada hidayah. Tambahan pula kerana bahasa Arab bahasa yang paling kaya pembendaharaannya. Bahasa yang paling kaya pembendaharaannya. Dan tambahan pula kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbangsa Arab. Dan kaum yang Rasul hadapi ini ialah kaum Arab. Kau turun bahasa lain, mereka dengan mudah kata kami tak faham lah. Ini bukan bahasa kita. Maka turun dengan bahasa mereka. Yang diucap oleh orang yang satu bahasa lidah dengan mereka. Kerana mereka ialah kelompok yang akan menjadi contoh pada manusia. Tentang kita kalau nak buat produk, apa-apa produk, maka kita akan mulakan dengan HQ ataupun kita sebut sebagai pusat produk itu sendiri. Buat sistemnya. Sebelum ia menjadi disebarkan oleh franchise-franchise-nya. Lalu berkembang. Kerana sifat Al-Quran ini alamiah, universal. Sifat dakwah Islam ini alamiah, universal. Baik, kalau kita sebut universal, kenapa bahasa Al-Quran tidak diturunkan dengan bahasa-bahasa yang macam-macam? Bahasa Arab sikit, bahasa Inggeris sikit. Sebab universal. So, universal tidak berhajat kepada banyak bahasa. Tetapi mempunyai satu bahasa yang kuat. Umpama hari ini secara bahasa universal, bahasa Inggeris. Bahasa kuat. Sebab apa bahasa itu kuat? Kuatnya kerana dia menjajah negara orang. Tetapi bahasa Arab dia kuat bukan kerana dia menjajah orang. Dia kuat kerana ia adalah bahasa wahyu. Dia kuat kerana ia bahasa hidayah dan petunjuk. Ia kuat kerana ia bahasa mukjizat. Walaupun seluruh dunia cuba untuk menidakkan bahasa Arab. Daripada persidangan PBB, mereka utamakan bahasa lain. Sebelum kita bercakap sejarah PBB, sebelum bahasa Arab dimasukkan. Dengan sistem pendidikan, dengan gerakan Mustafa Kamal Atatürk membuang bahasa Arab dalam empayar yang paling besar di dunia, empayar Osmaniyah. Dijatuhkan khilafah, dibuang bahasa Arab. Sehingga orang Turki tidak lagi pandai bahasa Arab. Mereka mula bercakap bahasa Turki. Azan dalam bahasa Turki. Semuanya ditukar bahasa Turki. Dan gerakan untuk mengkuburkan bahasa Arab ini satu gerakan yang besar. Yang dilakukan sebaik sahaja tamat Perang Dunia yang kedua. Maka semua bahasa Arab ini cuba dikuburkan. Tapi kerana ia bahasa Al-Quran dan bahasa mukjizat, ia tidak boleh dikuburkan. Maka dia terus berkembang dan berkembang dan berkembang. Bahkan daripada laporan yang dibuat oleh mereka sendiri, jumlah penutur bahasa Arab semakin bertambah. Bukan sekadar dituturkan oleh negara Arab. Bukan negara yang bukan berbangsa Arab. Bahkan dituturkan dengan semangat ibadat dan semangat akhlak. Kerana tidak orang bertutur bahasa ini melainkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan untuk membina akhlak, ilmu pengetahuan yang membentuk akhlak dalam bahasa Arab. Sehingga lahir universiti-universiti yang mengajar bahasa Arab, sekolah, ma'had dan sebagainya. Maka penutur bahasa Arab. Kerana ini bahasa mukjizat, ia bukan bahasa penjajah. Yang saya katakan penjajah guna kaedah, Inggeris ditawar setiap negara maka diwajibkan bahasa Inggeris. Digunakan bahasa Inggeris dalam semua agreement, semua. Biar orang terus semuanya bertutur bahasa Inggeris. Jangan ada yang bertutur bahasa Arab. Itu yang dibuat dalam seluruh negara dunia. Perancis menggunakan bahasa Perancis. Itali juga begitu. Jerman juga begitu. Demikian kuasa besar mengangkat bahasa masing-masing. Bahasa yang cuba diangkatkan apa? Kerana kuasa. Tapi bahasa Arab diangkat kerana hidayah. Ia bahasa akhlak.
Ia bahasa ilmu. Ia bahasa tawadhu. Maka ia bahasa yang mendekatkan diri kepada Allah, yang dengannya kita membaca Al-Quran. Dan kita diajar memahaminya dan mentadaburinya. Bahkan kita diajar untuk menjadikan bahasa ini dalam wirid kita, solat kita, dalam ibadat haji kita, dan seluruh ibadat. Sehingga mereka tak boleh halang. Kerana ia bahasa kami. Kita baca doa dalam bahasa Arab. Dan kita belajar memahaminya. Dan Al-Quran yang diterjemahkan. Dan kita belajar tafsir untuk memahami bahasa Arab ini. Dan ini bahasa universal. Sehingga dia kata Nabi SAW bahasa syurga. Bahasa yang dituturkan oleh semua ahli syurga. Maka Al-Quran menjadi tonggak kepada kekuatan bahasa ini. Dan bahasa ini telah, kita katakan secara sejarah, telah mendominasikan tamadun manusia hampir 1000 tahun. Bermula dengan tertegaknya kerajaan Islam di Madinah, diikuti dengan Khulafa' Ar-Rasyidin, diikuti kerajaan Umayyah, diikuti kerajaan Abbasiyah, dan diikuti kerajaan Utsmaniyah. Selain pada kerajaan-kerajaan lain yang terkenal sebagai kerajaan Murabitin, kerajaan Ayyubiyah, dan kerajaan Muwahhidin, kerajaan Khilji, ini kerajaan-kerajaan kecil yang lain. Kita ada kerajaan Islam yang teras. Yang disebut Khulafa' Ar-Rasyidun, Umayyah, Abbasiyah, dan juga Utsmaniyah. Hatta di Eropah, bila Abdul Rahman Ad-Dakhil atau dikenali Abdul Rahman Ad-Dakhili yang berjaya lari daripada kota Damsyik, salah satu-satunya keturunan Umayyah yang hidup. Bila kerajaan Abbasiyah pada tahun 132 Hijriah menjatuhkan kerajaan Umayyah yang berpusat di Damsyik dan menegakkan kerajaan Abbasiyah yang berpusat di Baghdad. Maka cuba dinafikan wujudnya kerajaan Umayyah. Tapi salah seorang terselamat yang bernama Abdul Rahman Ad-Dakhil atau Abdul Rahman Ad-Dakhili, yang dia bergerak dengan dibantu oleh umat Islam Barbar dan umat Islam Maroko, membuka kota yang dikenali sebagai kota Andalusia atau bumi Sepanyol. Andalusia dibuka oleh Abdul Rahman Ad-Dakhil dan memerintah selama 800 tahun. Maksudnya bukan dia, kerajaannya. Kerajaan disebut Umayyah. Dan menyebarkan bahasa Arab ke seluruh bumi Eropah. Sehingga orang Eropah mampu bertutur bahasa Arab. Ini sejarah bahasa Arab. Kita cerita sejarah bahasa Arab. Bagaimana dia berkembang. Sebagaimana berkembangnya dakwah. Bagaimana dia berkembang sebagaimana berkembangnya akhlak. Bagaimana dia berkembang sebagaimana berkembangnya ibadat. Bagaimana ia berkembang sebagaimana berkembangnya takwa manusia. Maka untuk bertakwa pada Allah, maka dekat dia dengan bahasa Arab. Kerana bahasa ini digunakan untuk merendah diri, bukan untuk sombong. Kita belajar bahasa Arab, dia nak rendah diri. Dengannya kita faham zikir, dengannya kita faham ayat Al-Quran, dengannya kita faham hadis Nabi SAW. Ini bahasa yang mengajar kita tunduk tawadhu. Tidak sebagaimana bahasa lain. Bahasa lain kita belajar untuk apa? Untuk dapat material. Bahasa lain kita belajar untuk apa? Lebih pada bersifat duniawi. Bahasa Arab bila mana kita belajar, dia bersifat ukhrawi, dunia dan ukhrawi. Menjadikan bila kita belajar bahasa ini, kita makin tunduk kepada Allah. Makin mengenal diri, apa tidaknya. Bila dengan bahasa ini kita faham Quran, bukankah kita akan tunduk? Bila dengan bahasa ini kita akan baca hadis Nabi SAW, bukankah kita akan menjadi orang bertakwa? Dan kalau dengan bahasa ini kita memahami setiap zikir yang kita lafaz, kita ucap. Bermula lafaz talbiyah kita, zikir-zikir tawaf kita, zikir sa'i kita, zikir sepanjang ibadat haji kita, bukankah itu menjadikan kita makin bertambah takwa? Ini bahasa Arab yang dengannya Allah turun Quran. Baik, Allah Ta'ala nak beritahu dalam ayat yang kita bacakan ini, bagaimana cerita-cerita ini yang Allah rakam dalam Quran, ia cerita benar yang turun dari Allah, yang diberikan pada Nabi SAW melalui wasitah perantaraan Jibril AS. Firmannya, nazala bihir ruhul amin. Diturun akan Al-Quran ini oleh malaikat Jibril AS. Ar-ruhul amin, nama lain kepada Jibril AS. Kenapa disebut amin? Kerana amanah dalam menyampaikan wahyu Allah.
tanpa tambah, tanpa kurang. Ala qalbika litakuna minal munzirin. Diturunkan pada hati kamu. Nak beritahu tempat yang menjadikan ingatan itu kuat. Kefahaman itu tajam ialah hati. Bila seorang punya hati, maka dia punya kefahaman yang lebih kuat. Maka Allah Ta'ala nyatakan bagaimana subut kukuhnya Al-Quran kerana ia disimpan dalam dada Nabi SAW, dalam hatinya. Suatu yang disimpan dalam hati dia kuat. Suatu yang disimpan dalam hati dia kukuh. Dia terpelihara dan terjaga. Dan Allah menyebut kenapa Al-Quran ini diturunkan dalam dada Nabi SAW. Pada hati Rasulullah. Litakuna. Supaya engkau wahai Muhammad menjadi minal munzirin, di kalangan rasul-rasul yang memberi peringatan pada manusia. Baik, di sini Allah Ta'ala beritahu fungsi Al-Quran dan fungsi Nabi Muhammad SAW. Yang fungsi Al-Quran memberi amaran, memberi peringatan. Dan fungsi Nabi SAW menyampaikan peringatan itu. Rasulullah menyampaikan. Rasulullah menyebarkannya. Bilisanin Arabiyyin mubin. Dengan lidah bahasa Arab yang jelas nyata. Baik, kita dah sebut kenapa diturunkan bahasa Arab dengan lidah yang nyata. Pertama, kerana Rasulullah berbangsa Arab. Dan kaum yang Nabi mula-mula ngadap ini, kaum musyrik Mekah berbangsa Arab. Yang terkenal dengan kesusastraannya. Dan bahasa Arab pula kerana dia ialah bahasa paling indah di dunia. Kerana ada balaghahnya. Kerana sebutannya yang jelas dan nyata. Kita kalau sebut bahasa lain, kita tak akan bercakap tentang hukum tajwid. Menjadikan bahasa itu tidak jelas. Al-Quran bahasa ini perlu dibaca dengan segala harakat, segala makharij, segala huruf hukum tajwid. Menjadikan dia begitu jelas. Sebab itu bila dibaca, kita tengah-tengah cakap Arab, bila kita baca Quran, maka dia akan bunyi lain. Orang nampak ini adalah Quran, bukan percakapan bahasa Arab. Jelas Al-Quran, kerana sifatnya apa? Jelas. Ia mak jelas. Jadi kalau kita dengar bercakap-cakap, kalau kita baca sepotong ayat Quran, kita perasan itu ayat Al-Quran. Orang Arab dia ceramah. Kalau pun kita tak faham sangat dia ceramah, tiba-tiba sampai dekat dia baca Quran, kita tahu itu Quran. Dia akan nampak perbezaan. Sebab bacaannya ada panjang, pendek. Ada harakat. Ada dengunnya. Ada keindahan taranumnya, lagunya. Kita tak mungkin kalau cakap bahasa lain untuk kita lagukan. Lah nak lagu 2, 3, 4 kerat boleh lah. Tapi percakapan itu untuk jadikan lagu semuanya tak mungkin. Sebenarnya Al-Quran ini, bagaimana ia dibaca dengan lagunya. Dibaca dengan keindahan dia. Maka ini sifat Al-Quran yang berbahasa Arab. Lisanin Arabiyyin mubin. Kita dah sebut dia bahasa Arab, bahasa kaya. Kerana Rasulullah itu orang Arab dan bangsa yang Nabi mula-mula dakwah ini orang Arab. Dia tidak menafikan universal Al-Quran. Kerana bila yang kelompok Arab ini sudah mendapat wahyu, memahaminya dan beriman dengannya, maka mereka menterjemahkannya. Mereka akan menyampaikan pada orang lain. Dan mula berlaku proses penterjemahan. Akan tersebar. Ia jelas nyata walaupun diturunkan dalam bahasa Arab, maka Quran dibaca oleh semua yang bukan berbangsa Arab sampai hari ini. Hari ini. Ini menunjukkan alamiyatul Islam, universalnya Islam. Tapi permulaannya dalam bahasa Arab. Yang saya sebut bahasa tadi, kan ia bahasa kaya, kan ia bahasa ahli syurga, kan ia bahasa kaum yang Rasulullah berdakwah dengannya, kan ia bahasa yang indah, dan kan ia bahasa yang terpelihara. Kenapa kita pelihara? Sebab bahasa ini akan ada penuturnya sampai hari kiamat. Bangsa Arab. Dan bahasa ini akan dipelajari sampai hari kiamat. Kenapa? Kerana Islam akan kekal sampai hari kiamat. Selagi mana ada Islam, maka bahasa ini akan dipelihara. Tidak ada agama yang memelihara bahasa selain pada Islam. Agama lain dia tidak memelihara bahasa. Dia tidak memelihara bahasa. Kalau kita kata Kristian memelihara bahasa Inggeris, tak, Bible itu sendiri bukan diturunkan dalam bahasa Inggeris. Sepakat pada pengkaji agama, hatta pada Batarikah, yang pada padrinya, bahawa Injil tidak diturunkan dalam bahasa Inggeris. Tapi dia buat dalam bahasa Inggeris. Dia tak preserve, dia tak menjaga bahasa dia. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Dan dijaga bahasa ini kerana ada Islam. Bila Allah menyebut inna
Nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah memeliharanya. Oleh kerana Al-Quran itu bahasa Arab, antara benda yang Allah pelihara ialah bahasa Arab itu sendiri. Al-Quran Allah pelihara. Hatta kalau hari ini ada satu titik yang hilang, satu baris yang tertinggal, nescaya budak sekolah rendah pun boleh tegur. Dia terpeliharanya Quran. Tak tunggu sampai ke ulama nak tegur. Kita tak ada tegur lagi budak kecil tegur. Baca salah tu budak kecil. Ni patut bagi atas, apa duk bagi bawah. Kita baca Quran ni anak kita dah satu tegur kita. Mama salah. Umi salah. Kena dengung kata budak ni. Tak ada sampai ke ulama nak jawab. Pada budak tadika, budak pasti je. Kita baca wasi tak ingat, budak pasti betul kan kita. Sebab dia duduk mengaji wasi tiap-tiap hari. Sebelum balik baca wasi. Nak tunjuk bagaimana Quran dipelihara, bila berlaku salah titik, salah itu, salah bacaan, tak tunggu kita tunggu ulama besar tegur. Ni, budak tadika lu tegur. Menunjukkan pemeliharaan Al-Quran. Terjaga Al-Quran. Dan termasuk juga pemeliharaan Al-Quran. Quran ini, budak-budak kecil dah belajar, start kecil dah belajar. Makna Quran dipelihara. Bukan ada umur tua macam kita ni mengaji Quran. Ni budak-budak kecil dah belajar Quran. Dan terbukti Quran terjaga. Dan juga wa min thamma, disebabkan itu juga bahasa Arab terjaga, ialah ia terus dihafaz. Dan tak ada, kita dah sebut, tak ada kitab suci yang dihafal oleh jumlah manusia yang ramai. Benar kita tak nafi ada orang hafal Bible, ada orang hafal Taurat, tapi jumlah paling besar orang hafal Quran. Hatta diceritakan di Pakistan, setiap tahun keluar 80,000 orang hafiz. Setiap tahun. Demikian juga di Mesir. Jumlah hafiz Quran yang tu. Yang lahir daripada kanak-kanak. Waktu umur 8 tahun, 10 tahun dah habis Quran. Kalau kita dalam budaya masyarakat Melayu kita, budak ni sebelum masuk sekolah menengah, dia dah khatam Quran, bacaannya. Tak kira teknik Baghdadi ke, teknik Iqra' ke, teknik Muqaddam ke, teknik kena paksa ke. Akhirnya mereka pandai Quran. Menunjukkan Quran dipelihara dan bahasanya juga dipelihara. Kerana kita tak boleh baca Quran melainkan dalam bahasa Arab. Once kita solat, kemudian kita terjemah demi masa sesungguhnya manusia dan Quran, itu batal. Kerana ia perlu dibaca dalam bahasa Arab. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Bahasa Arab dipelihara. Maka ini adalah mukjizat Al-Quran dalam bahasa Arab. Mukjizat bahasa Arab itu sendiri. Bahasa yang dituturkan. Dan juga perlu kita tahu bahawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pandai bahasa lain melainkan bahasa Arab. Sebagai satu kesempurnaan mukjizat Al-Quran. Kenapa? Kalau Rasulullah pandai bahasa lain, niscaya dikatakan Nabi ambil maklumat daripada bahasa-bahasa lain. Lalu masukkan dalam Al-Quran. Nabi hanya tahu satu bahasa Arab. Sebab itu bila seorang bercakap tentang takbir mimpi, kalau dia bermimpi jumpa Nabi Muhammad tapi cakap Jawa, itu bukan Rasulullah. Itu mungkin wak radu ke, wak mana ke. Bukan Rasulullah. Dia jumpa Rasulullah, tiba cakap bahasa Bugis, itu mungkin wak haji. Bukan Rasulullah. Mungkin wak tu, mungkin wak ni. Artinya, antara cara mengenali seorang itu bermimpi bertemu Rasulullah, dia cakap Arab. Dia takkan cakap yang lain. Untuk memelihara Al-Quran itu sendiri. Hatta waktu baginda sallallahu alaihi wasallam hidup, hatta Rasulullah wafat, dalam mimpi yang dijumpai oleh para ulama, orang soleh, orang yang dipilih oleh Allah, dia akan cakap bahasa Arab. Maka ini di antara ketinggian, kemuliaan, pemeliharaan Al-Quran dan bahasa Arab. Sama-sama dipelihara. Kemudian kata Allah, wa innahu lafi zuburil awwalin. Sesungguhnya kebenaran Al-Quran ini, wa min thamma, dan juga kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah diucapkan, sudah diberitahu ataupun sudah pun wujud dalam kitab-kitab yang terdahulu. Al-Quran ini tentang kebenarannya, kandungan-kandungannya sudah telah diberitahu dalam kitab-kitab terdahulu. Dan juga kerasulan Nabi Muhammad SAW juga telah diberitahu oleh kitab-kitab dahulu. Misalnya apa yang tercatat dalam kitab Injil. Bagaimana Allah Ta'ala rakamkan dalam Al-Quran. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan ingatlah ketika Isa bin Maryam berkata, wahai Bani Israel,
Sesungguhnya aku pesuruh Allah kepada kamu, membenarkan apa yang berada di tanganku daripada kitab Taurat, dan memberi khabar gembira dengan Rasul yang datang sesudahku yang bernama Ahmad. Maknanya kebenaran Al-Quran dan juga kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diturunkan wahyu padanya telah dijelaskan dalam kitab-kitab terdahulu, Taurat dan Injil. Menunjukkan kebenaran Al-Quran. Ini yang disebut dalam ayat yang lain pula bila Allah kata, awalam yakul lahum ayatan aya'lamahu ulama'u bani Israel. Tidakkah mereka mengetahui bahawa ayat-ayat tentang kebenaran Al-Quran ini dari Allah dan wahyu pada Rasulullah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah telah pun diketahui tanda-tandanya oleh ulama-ulama Bani Israel. Orang-orang musyrik Mekah, bila mana mereka nak lawan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan tanya ahli kitab. Kata Imam As-Sa'labi daripada Ibn Abbas, anna ahla Makkah ba'athu ila ahbari Yathriba yas'alunahum 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalu hadha awanuhu wa dhakaru na'tahu. Pemimpin-pemimpin Mekah, mereka hantar sekumpulan orang menemui para padri di kota Yathrib. Waktu itu belum nama Madinah lagi. Untuk bertanya apakah sifat Nabi dan bilakah waktunya dan sifat-sifat yang lain. Maka ahli kitab pun menyebut memang ini waktunya. Waktu inilah waktu turun Nabi. Dibangkitkan Nabi. Yang ada sifatnya begini, dia mendapat wahyu turun kepada Jibril, sekian-sekian. Sebab itu bila Waraqah bin Naufal, waktu pertama Rasulullah mendapat wahyu, Khadijah radhiyallahu ta'ala anha membawa Rasulullah bertemu dengan Waraqah bin Naufal. Maka Waraqah bin Naufal kata apa? Yang mendatangi kamu ialah Jibril yang mendatangi Musa. Artinya tandanya sama. Semua para Nabi, Rasul, semua mereka akan didatangi oleh Jibril. Dan semua mereka mendapat wahyu. Maka ini mereka tanya kepada ulama-ulama Bani Israel. Bukan kalangan mereka yang memeluk Islam seperti Abdullah bin Salam, Salman Al-Farisi. Adapun Abdullah bin Salam maklum dia daripada orang Yahudi yang memeluk Islam. Salman Farisi, dia ni bukan orang Yahudi, tetapi dia ini orang Kristian yang mendalami bermula daripada agama menyembah api di Parsi. Sehingga dia pergi ke Syam, ke Busra dan mula belajar dengan seorang padri. Dan dari padri kepada padri kepada padri. Sehingga dia berkata, apakah ada orang macam kamu lagi? Dan padri terakhir yang dia bertemu, dia kata ada seorang Nabi. Sudah sampai lahirnya seorang Nabi. Dia bangkitkan di tempat itu, di tempat ini. Sifatnya begitu dan begini. Akhir Salman Al-Farisi bergerak menuju ke Yathrib, Madinah. Tempat yang diisyaratkan oleh guru padrinya. Dan beliau melihat tanda-tandanya. Dan beliau menguji Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa ujian. Untuk mengetahui apakah benar sifat yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ternyata benar. Antara yang diuji oleh Salman Al-Farisi, dia pergi jumpa Rasulullah lalu berkata, wahai Muhammad, ini adalah sedekah. Saya berikan pada kamu. Dari kejauhan dia mengintainya. Dia dapati Nabi SAW tidak mengambil sedekah. Bahkan Nabi berikan pada sahabat-sahabat. Pada keesokan hari Salman datang lagi. Lalu berkata, ini adalah hadiah yang aku berikan padamu. Lalu Rasulullah memanggil pada sahabat, mereka berkongsi hadiah. Lalu kata Salman, aku mengetahui itu Nabi. Sebab Nabi tidak menerima sedekah. Dia menerima hadiah. Dan beberapa tanda lain yang diuji. Yang berakhir dengan Salman memeluk Islam pada tahun ke-5 Hijrah. Dan menyertai perang pertama dalam hidupnya, iaitu peperangan Khandaq. Yang menyaksikan beliau lah yang mencadangkan supaya digalikan pagi. Beliau punya pengetahuan yang banyak tentang ahli kitab. Dan menjelaskan tentang nama Rasulullah, sifat-sifatnya yang ada dalam Zuburil Awwalin. Kitab-kitab. Zubur maknanya wahyu-wahyu terdahulu. Bukan sekadar makna Zabur. Zubur maknanya kitab-kitab terdahulu. Al-Kutub Al-Mutaqaddimah. Kitab-kitab yang terdahulu yang diturunkan. Kemudian kata Allah, walau nazzalnahu ala ba'dil a'jamin. Kalau kami turunkan Al-Quran ini kepada orang yang bukan Arab. Faqara'uhu alaihim. Lalu dibacakan ke atas mereka. Maka nubihi mu'minin, mereka tidak akan beriman. Allah menyebut kedegilan musyrik Mekah. Kedegilan musyrik Mekah, kata Rasulullah, orang ni kalau kita turun bahasa yang diturun, yang dipaham pun dia tak nak faham. Kalau turun bahasa yang dia tak faham, lagi dia beri alasan dia tak faham.
Maknanya, apa yang Allah nak sebut di sini, mereka yang tidak mau beriman akan terus mencari alasan bukan-bukan untuk tidak beriman. Ketika mana Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, yang jelas mereka boleh faham bahasanya, balaghahnya, keindahannya, yang mereka tahu ini bukan kalam manusia. Ini bukan kalam syair dan syuara. Ini begitu indah, tidak boleh dicabar. Bahkan Allah mencabar bahawa ayat sepertinya, atau 10 ayat sepertinya, atau satu surah sepertinya, dan minta bantuan pertolongan lain daripada kamu di kalangan jin dan manusia. Semua mereka gagal. Mereka tetap cari alasan lain untuk tidak beriman. Kata Allah, ni itu turun dalam bahasa Arab tu. Kalau turun dalam bukan bahasa Arab, lagi cepat mereka nafikan. Kita tak faham lah. Tak faham. Dan turun bahasa Arab ni pun mereka boleh tolak mentah-mentah. Apatah lagi kata Allah, kalau kami turunkannya kepada yang bukan Arab, dan yang bukan Arab ni baca pada mereka, lagi mereka akan tolak. Tolak sebab ni bukan Arab, dan tolak juga sebab ini nas bukan dalam bahasa Arab. Ini Quran turun bahasa mereka. Dan Nabi yang diutuskan itu bangsa mereka. Daripada keturunan paling mulia Quraisy, daripada keluarga pemimpin Abdul Muttalib. Apa lagi? Rasulullah SAW lahir daripada keluarga pemimpin tertinggi Quraisy. Abdul Muttalib pemimpin Mekah. Dan sebab itu Abu Talib. Bukan keluarganya Bani Hashim. Dan Nabi SAW dilahirkan daripada keluarga yang mulia Abdullah dan Aminah binti Wahab. Disayangi oleh suku, oleh Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Artinya orang kafir tak ada alasan lain nak tolak. Nak kata dia bukan bahasa Arab, bahasa Arab. Nak kata dia bukan orang Mekah, dia orang Mekah. Nak kata dia bukan anak pemimpin, dia anak pemimpin. Nak kata dia tak lawa, dia lawa. Nak kata dia tak fasih, dia fasih. Nak kata dia lemah, dia gagah. Semua yang mereka cuba nak kata untuk tolak. Sebab kita kan, bila kita tak nak terima kebenaran, sebab kita cuma nak terima kebenaran versi kita, acuan kita, maka kita carilah benda yang boleh kita kata salah. Carilah ikut mana yang nak cari pun. Dia beri kata macam ni, kata macam ni. Ada je benda tak kena. Ada benda yang kita katakan, kita akan beri alasan. Kalau kita sebut orang tak pergi kuliah lah, apa alasan dia? Alasan yang tak pergi kuliah sebab rumah jauh. Bila rumah dia dekat, dia alasan lain pula. Alasan dia kata kenderaan tak ada. Bila ada kenderaan, dia beri alasan lain pula. Alasan dia tak ada kawan. Bila ada kawan, dia cerita lain pula. Sebab memang tak nak pergi. Alasan dia sebab ustaz tu mengajar, macam tak faham dia. Bila hantar ustaz yang ajar faham, sama juga. Saya ingat dalam pengalaman saya, bila kita mengajar, ada sahabat-sahabat negeri lain, berapa buah negeri, dia tak faham saya cakap. Imam pun dia gini, Ustaz, dia orang ni tak faham, Ustaz. Sebab tu Ustaz yang kecil hati, dia orang duduk kat luar, isap rokok kat luar. Okey, kita panggil orang yang dia faham. Panggillah seorang ustaz yang dia faham bahasa tu. Ustaz tu pun mengajar bahasa dia. Sama juga keluar je isap rokok. Kenapa? Sebab dia ni, kita tak boleh faham dia. Bukan dia tak faham, kita tak boleh faham. Bila orang ada alasan, dia kata sebab saya tak suka pengusi tu. Saya bukan tak suka ustaz sebenarnya, saya tak suka pengusi tu. Saya tak pergi kuliah. Oh, pengusi tak suka. Pengusi pun mati. Mati pengusi, senang cerita. Ganti pengusi lain. Dia cerita lain pula, AJK kira-kira je saya tak kenal. Ada je benda dia. Lepas habis sakit lutut, kata sakit tumit pula. Lepas habis sakit tumit, dia kata sakit hati pula. Dah nak cerita apa? Dia bila kita cerita orang yang terus cari alasan untuk tolak kebenaran kita pun, kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila kebaikan tu memang tak nak sampai kat kita, demikian alasan tu datang membentengi kebaikan. Dia hayat. Tapi kalau Allah nak beri kita kebaikan, maka kita dapat dengan mudah tanpa rasa. Jangan cerita jauh, jangan cerita tak ada kenderaan, jangan cerita tak ada kawan, jangan cerita tak faham. Kita akan cuba untuk faham. Maka kita dapat hidayah. Sama yang saya katakan bila Allah sebut kisah musyrik Mekah. Apa benda lagi mereka nak? Tentang Nabi SAW, sempurna. Wahyunya sempurna. Dalam bahasa Arab, bukan bahasa lain. Apa lagi mereka nak? Apa lagi yang mereka nak jadikan sebab penolakan? Lalu kata Allah, kadzalika salaknahu fi qulubil mujrimin. Demikian penyakit yang menimpa hati-hati orang yang melakukan kejahatan. Kesan dosa banyak sangat macam itulah. Kita tuan-tuan sekalian, bila kita ada alasan untuk buat baik, maka perhatikan dosa apa kita buat. Sehingga kita punya alasan itu. Kerana alasan tidak datang dalam bab kebaikan melainkan sebab dosa yang kita buat.
illa bi dhanbin irtakabahu. Kalau kita hari ni tak nak buat baik, tak nak ngaji, tak nak itu, tak nak belajar, kita pun beri alasan itu dan ini. Nama alasan tu kuat sebenarnya tak? Kerana ada dosa satu dosa yang masuk menyerat hati kita sehingga keluar kat mulut kita alasan. Sebab tu perhatikan dosa. Itu bila rasa malas-malas sikit nak buat baik ni, banyakkan istighfar. Kau rasa malas ni, Ustaz, apa malas sangat ni? Kita istighfar banyak-banyak. Mungkin ada satu dosa yang kita buat hari ni, menghalang untuk kita buat kebaikan hari ni. Menghalang kita untuk baca Quran, menghalang kita untuk zikir, menghalang kita untuk bangun subuh, menghalang kita untuk dengar nasihat, menghalang itu dan ini. Mungkin ada dosa kita. Maka perhatikan. Kata Allah lagi, la yu'minu nabihi. Ni puak-puak yang degil keras kepala, tidak mungkin beriman dengan Al-Quran ini dan pada Nabi Muhammad SAW hatta yarawul azab al-alim, sehingga mereka melihat sendiri azab yang pedih. Fayatiyahum baghtatan wa hum la yash'urun, yang akan datang kepada mereka mengejut tanpa mereka sedar. Tuan-tuan, semua benda yang bersifat azab dia akan datang mengejut. Dan kita tak sedar. Maksud tak sedar ni apa? Tak sempat taubat. Tak sedar. Kita kan tengah sihat-sihat, hari-hari sakit. Tak sedar sakit. Sebab itu bila Rasulullah SAW menyebut di antara min asyratis sa'ah, antara tanda kiamat itu ialah datang kematian mengejut, faja'ah. Maksud kematian mengejut, kematian yang kita tak bersedia untuk menghadapinya dengan ketaatan kita. Kata kita taat, selalu jaga, kemudian mati aksiden apa, tak apa, kita dah bersedia. Kita bercerita orang yang tangguh taubat, tangguh ibadat, tangguh qada solat, tangguh qada puasa untuk satu tempoh, tentu maka datang kematian mengejut. Dan dia tak dapat buat apa pun. Wa imma taubat, wa imma kebaikan yang ditinggalkan. Sebab itu dia berkata, kenapa yang Allah rakamkan dalam Quran? Rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarak. Wahai Tuhanku, pulangkan aku ke dunia supaya aku dapat melakukan kebaikan yang aku tinggalkan dahulu. Kebaikan yang kita tinggalkan dahulu. Yang ditinggalkan sebab apa? Ditinggalkan sebab alasan. Tunggu pencing dululah. Tunggulah suami balik kursus dululah. Tunggu isteri beranak dululah. Tunggu sampai malaikat maut datang. Maka malaikat kata tak boleh tunggu lagi. Mati sekarang. Kita kan kadang-kadang nak buat kebaikan tu banyak alasan kita. Tunggu lapang-lapang sikit, dah tak sibuk, okey saya okey. Kita lapang-lapang kita, malaikat sentiasa tunggu kita. Sentiasa berada pada keadaan waktu di mana kematian itu berlaku. Tanpa tertunda walau satu detik. Sebab itu bila Allah sebut di sini, fayatiyahum baghtatan wa hum la yash'urun, akan datang kepada mereka mengejut dalam keadaan mereka tak bersedia. Tak bersedia. Kemudian kata Allah, fayaqulun, lalu mereka kata, hal nahnu munzarun, boleh tak beri tempoh pada kami masa sikit lagi? Boleh tak beri tempoh, kami nak hidup lagi? Afa bi'adzabina yasta'jilun, dulu kan kamu minta supaya azab ini disegerakan? Dulu minta, mana azab kalau kamu betul wahai Muhammad? Kami hidup Mekah, tak ada pun turun azab walaupun kami tolak kamu. Mekah kan tempat barakah, mustajab doa. Kami zalim kamu, kami tak kena apa-apa pun. Mereka ini sentiasa mencabar biar datang azab Allah cepat. Tapi bila datang nanti mereka kata, hal nahnu munzarun, boleh tak beri tempoh kami sekejap lagi? Dan kalau minta tempoh, kenapa minta segera azab? Maka tempoh telah diberikan. Kata Allah, afara'aita immatta'nahum sinin, tidakkah engkau melihat wahai Muhammad, kalau sekiranya kami berikan pada mereka nikmat yang panjang, untuk tempoh yang panjang sekalipun, summa ja'ahum ma kanu yu'adun, kemudian datang kematian yang dijanjikan, datang azab yang dijanjikan, datang hukuman yang dijanjikan, ma aghna anhum ma kanu yumatta'un, apa yang mereka dapat nikmat semua itu tak akan beri faedah sedikit pun kepada mereka. Nak faham hadis ataupun ayat ini, penafsirannya ialah dalam hadis Nabi SAW yang agak mudah kita faham. Disebut dalam hadis baginda SAW, dalam hadis sahih, yu'tal bil kafir fayughmas fin nar ghamsatan summa yuqalu lahu hal ra'aita khairan qad, hal ra'aita na'iman qad, fayaqul la wallahi ya rab, wa yu'ta bi ashaddin nasi bu'san kana fid dunya fayusbahu fil jannah sabghatan thumma yuqalu lahu hal ra'aita bu'san qad, fayaqul la wallahi ya rab, ay ka'anna syai'an lam yakun. Maksudnya hari kiamat kelak didatangkan orang kafir yang paling senang sekali. Senang sekali, kaya sekali, orang terkaya di dunia. Di planet dunia misalnya. Kaya,
Kemudian Allah Ta'ala rendam dia dalam neraka dengan sekali rendam. Ramsah. Letak, celup sekali dah. Sekali celup. Lalu difirmankan kepadanya, apakah kamu pernah menikmati kebaikan di dunia dahulu? Apakah kamu pernah rasa kesenangan di dunia dahulu? Lalu dia kata, tidak Allah, aku tak pernah rasa pun. Lalu didatangi orang yang paling susah di dunia. Yang tak dapat apa-apa kat dunia. Bering tak dapat. Subsidi tak dapat. Welfare tak dapat. Sedekah tak dapat. Semua tak dapat. Susah sungguh lah ni. Orang susah. Lalu direndamkan sekali rendaman dalam syurga. Sebab dia diiman. Rendam dalam syurga lalu dikatakan kepadanya, pernah tak kamu susah di dunia? Pernah tak kamu rasa suka di dunia? Dia kata tak pernah. Dek hebatnya nikmat syurga. Maknanya kata, tuan-tuan sekalian, kita kalau hari ni dapat nikmat dunia banyak pun, akan sampai satu waktu kita tak ingat pun nikmat tu. Dulu tuan-tuan masa muda, cuba ingat nikmat masa muda dulu. Itu ini semua boleh. Boleh berlari, boleh itu, boleh ni. Hari ni berlari tak boleh. Cuma boleh berjalan, itu pun agak kaki. Hari ni duduk pun tak boleh, baring pun tak boleh. Semua tak boleh, serba salah. Lipat kaki pun tak boleh. Ni boleh apa? Boleh mati je, tak boleh berlaku. Duduk tak boleh, lipat tak boleh, menyandar tak boleh. Dah tua sangat. Baik dulu kita dapat nikmat macam-macam. Nikmat dulu boleh tak tolong hari ni? Nikmat dulu kita dapat tu boleh tak tolong hari ni kita tua ni? Tak boleh. Bagaimana di akhirat lah. Maknanya tak ada guna pun kita dapat nikmat banyak. Dan kadang kita derhaka pada Allah. Kelak tak akan satu pun nikmat tu boleh tolong kita. Kalau kita kiaskan kat dunia pun kita dah nampak. Kalau tuan-tuan dah umur tua macam ni, yang nikmat dulu kita makan macam-macam tu. Yang hari ni kita cuma boleh makan bubur nasi. Itu pun kena blend. Kena blend ni biar halus betul. Dia jadi macam debu tu bubur. Sebab tak boleh ni nak sumbat. Air pun sekian-sekian air. Tak boleh sembarangan air. Yang dulu kita makan macam-macam. Sop tulang, giabok, gigit giabok. Dulu sama gigi gagak. Misalnya, apakah nikmat dulu yang kita rasa boleh tolong sekarang ni? Yang hari ni kita cuma boleh makan bubur. Tak boleh. Itu cuma tinggal kenangan. Kenangan yang tak ada apa-apa. Yang dah mati suami, yang dah mati isteri, yang dah mati mak ayah. Lalu hari ni kita berada. Dulu-dulu kenangan kita dengan mak ayah, dengan orang yang hidup kita sayang. Apakah beri apa-apa manfaat hari ni? Tak ada, hilang macam tu. Hilang macam tu je, semua hilang. Bayangkan nanti di hari akhirat. Yang tidak beriman, yang tidak beramal soleh. Nikmat mana yang dunia dulu yang dia pernah dapat walau macam-macam, walau banyak, walau melimpah ruah, dia tak akan rasa sedikit pun kalau tak beriman pada Allah. Ini yang disebut dalam hadis Nabi SAW. Dan ini Allah sebut. Sebab itu para ulama diceritakan bagaimana bila ditanya kepada para ulama tentang nikmat yang mereka dapat, bagaimana mereka berpagi-pagi, bagaimana mereka menghadapi hari mereka. Lalu mereka pun membaca ini. Kata Maimun bin Mihran, aku bertemu dengan Hasan Basri ketika mana tawaf di Kaabah. Lalu aku berkata kepadanya, izni, tolong nasihatkan saya. Sebab kita dah ajar kita, kalau jumpa ulama, jangan sibuk ambil gambar nombor satu. Kamu minta nasihat. Tak boleh minta nasihat, kita minta doa. Minta nasihat, nasihat kan tak faham, dia cakap bahasa Urdu. Ni ulama Pakistan ni. Tak apa, kita minta doa. Doa tak faham pun tak apa. InsyaAllah mustajab. Gambar tu last kali minta gambar. Kata Maimun, izni, nasihatkan aku. Lalu kata Hasan Basri, dibaca ayat ini. Ayat yang kita bacakan ini. Afara'aita immatta'nahum sinin. Thumma ja'ahum ma kanu yu'adun. Ma aghna anhum ma kanu yumatta'un. Apa pandanganmu wahai Muhammad? Kalaulah orang-orang yang derhaka pada Allah ini dapat nikmat yang banyak. Kemudian datang janji Allah pada mereka. Apa yang mereka dapat dahulu tidak dapat membantu mereka. Kita pun samalah. Kita bila sampai waktu kita mati, apa yang kita dapat dulu tak boleh bantu kita. Tuan-tuan pangkat kita dulu. Kita dulu kan YB. Kita dulu kan AJK tu, AJK ni. Itu semua kita dapat. Tapi hari kematian semua tu tak boleh tolong kita. Kita kan ramai peminat. Kita kan glamour. Kita kan ramai followers. Kita kan ramai itu dan ini. Tapi waktu kita mati, satu pun tak boleh tolong kita. Maka ini pesanan Hasan Basri kepada Maimun bin Mihran. Demikian juga bagaimana diceritakan Umar bin Abdul Aziz. Kata Imam Az-Zuhri, Syihabuddin Az-Zuhri, Inna Umar bin Abdul Aziz kana iza asbaha amsaka bi lihyatihi
thumma qara'a afara'aita in matta'nahum sinin thumma ja'ahum ma kanu yu'adun ma aghna anhum ma kanu matta'un. Umar bin Abdul Aziz setiap pagi dia pegang janggut dia. Dia pegang janggut, kemudian dia baca ayat ini. Tidakkah kau melihat apa pandangan, apa katamu orang-orang yang diberikan nikmat yang panjang, nikmat bertahun-tahun lamanya. Kemudian datang apa yang Allah janjikan, yakni kematian. Apakah bermanfaat segala nikmat yang dia dapat? Kita tuan-tuan pegang janggut, yang tak ada janggut tak payah pegang lah. Maksudnya kita duk menung fikir, ada anak 10 anak. Kemudian ada bangunan 40 bangunan. Rumah kita pun ada banyak. Duit kita dalam bank berkepuk, ASB, ASN semua ada. Saham tu, saham ni semua ada. Ni bila kita mati apa manfaat untuk kita? Tanya balik. Supaya kita tak berbangga dengan dunia yang kita himpunkan. Melainkan dunia yang kita digunakan untuk mentaati Allah. Kita kalau ada benda-benda dunia kita guna taat Allah, maka mudah-mudahan yang memberi syafaat kebaikan. Tapi sekadar kita nak bangga anak ada berapa puluh orang, cucu berapa puluh orang, itu ini. Fikir balik. Bila datang hari dijanjikan, apakah manfaat sembunyi? Kadang-kadang cucu seorang pun tak ke kubur. Kadang-kadang anak-anak kita pun nak balik pun payah. Kalau balik pun tak salat jenazah. Ada seorang pemandi jenazah. Dalam satu rancangan radio saya dengar. Radio. Hari ini jarang dengar radio ni. Dia memang uruskan jenazah. Dia pun ceritalah. Dia cerita orang ni, 6 orang anak dia belajar luar negara. 6 orang. Waktu solat jenazah, seorang pun tak sembahyang. Sebab apa tak pandai. 6 orang anak. 6 tak boleh nak solat jenazah. Yang tukang mandi ni rasa pelik ataupun kita katakan macam mana kalau anak-anak pun tak mampu nak solat jenazah pada ayah dia. Macam mana orang lain? Sebab orang paling ikhlas mendoakan untuk ayah, mak, anak-anak dia lah. Sebab tu sunat solat jenazah yang jadi imam tu anak-anak dia disunatkan. Sebab doanya lebih ikhlas. Kata kalau ada orang lain ada anak dia dulu. Tak ada anak cucu dia. Sebab mereka lebih ikhlas, yang rapat. Tapi anak-anak yang rapat tak boleh solat jenazah. Tentang apa nilai kita duk beri anak kita, duk labur macam-macam ke anak kita. Hantar sekolah tu, hantar sekolah ni, boleh telefon berjenama, kenderaan bagus. Tapi kita mati tak boleh solat jenazah. Itu belum cerita kiamat tu. Langkah pertama kita nak ke alam khairat, tak nampak pun ditolong. Jangan kata nak suruh mandi jenazah kita. Tapi kalau kita dapat anak-anak yang baik, yang sebenar, bila kita mati kita boleh wasiat lagi. Yang akan usung jenazah aku semua mesti anak-anak aku. Jangan seorang pun orang luar. Maksud kalau ada anak 6, 7, 8 ni je yang usung. Yang turunkan aku dalam kubur biar anak-anak. Yang pegang jasa aku memandikan biar anak-anak. Yang imam bersolat biarlah anak-anak. Ini orang-orang yang dapat anak-anak yang berguna. Sebab itu apa yang kita baca dalam kisah Umar bin Abdul Aziz. Setiap hari dibaca ayat ini sebagai renungan. Apa ni sebagai satu tazkirah hati, tazkirah diri. Baca ayat ini bagaimana pandanganmu, apa katamu. Orang-orang yang kami berikan nikmat yang melimpah ruah dalam tahun-tahun yang berpanjangan, kemudian datang hari yang dijanjikan yakni kematian, maka tiada memberi manfaat apa yang mereka usahakan. Habis kita seorang. Untuk kita terus jadikan dia sebagai motivasi tambah amal soleh kita. Jangan duk gayuk dengan orang lah. Kita kena sungguh-sungguh gunakan masa bagi mentaati Allah. Gunakan masa kita untuk kita melaksanakan ketaatan kepadanya. Kemudian kata Allah, "Wa ma ahlakna min qaryatin illa laha munzirun." Tidak kami musnahkan satu negeri, satu daerah, satu negara melainkan kami hantar rasul yang memberi peringatan. Zikra wa ma kunna zalimin. Sebagai peringatan berterusan. Dan kami tak pernah zalim pada hamba-hamba kami. Artinya Allah beri kanun. Undang-undang Allah tak akan musnahkan mana negara, mana tempat, mana kawasan melainkan sudah ada pemberi peringatan. Kalau tak ada, Allah tak akan musnahkan lagi sehingga datang pemberi peringatan. Yang berupa pada rasul, pada nabi ataupun pada ulama. Yang akan beri peringatan. Wa ma tanazzalat bihi syayatin. Kan orang kafir kata Quran ni barangkali syaitan yang turunkan. Quran tidak diturunkan oleh syaitan. Wa ma yanbaghi lahum. Kan syaitan tak layak pun turunkan Quran. Wa ma yastati'un, dan dia tak mampu pun untuk pikul Al-Quran yang hebat ini. Innahum anis sam'ila ma'zulun. Bahkan mereka tak mampu dengar Al-Quran dan wahyu ini. Baik, Allah Ta'ala beritahu bila orang-orang musyrikin Mekah kata, Quran ni barangkali syaitan bawa ni. Bukan malaikat, dia kata ni syaitan.
Yang turun pada Nabi Muhammad SAW itu bukanlah malaikat tapi syaitan. Baik, tabiat syaitan tu apa? Tabiat syaitan disuruh benda jahat. Tak mampu diturunkan Al-Quran, kan dalam Quran ini ada perintah buat baik dan cegah buat jahat. Tuan-tuan, orang jahat macam mana pun dia tahu syaitan tu berperanan. Tak ada pun kata syaitan ni peranan dia bantu kita bisnes, tak ada. Syaitan ni peranan dia bantu kita bahagia rumah tangga. Semua orang satu dunia tahu syaitan, namanya syaitan perosak. Sebut je syaitan perosak. Waktu musyrik Mekah dia nak cari alasan lain untuk menolak Al-Quran. Dia kata Quran bukan diturunkan oleh malaikat tapi syaitan turunkan. Jawapannya syaitan tak mungkin dapat turunkan. Kan dalam Al-Quran ini perintah pada kebaikan dan cegah kemungkaran. Sedangkan syaitan itu sentiasa buat mungkar. Syaitan kerjanya buat mungkar. Kerjanya takutkan orang, bimbangkan orang. Itu kerja syaitan. Tak ada lagi orang jumpa syaitan dia rasa bahagia. Bahagianya saya malam ni kenapa jumpa syaitan? Tak ada. Semua orang rasa macam serabut bila jumpa syaitan. Kita bukan bercakap atas nama agama kita saja, atas nama semua manusia. Manusia bila kita jumpa syaitan, inilah malang paling malang sekali. Bukan kalau orang jahat kita kata syaitan dia ni. Kita tak kata dia tu baiknya macam syaitan. Baik dia Ustaz, sedekah orang macam syaitan. Sama ada orang ni gila tak waras. Atau orang ni memang dia tak belajar tentang kita katakan penjenamaan sebenar tentang syaitan. Allah jawab yang kedua. Bahawa bukan sekadar syaitan tak punya sifat yang kita kata suruh yang baik cegah kemungkaran. Demikian kata Allah Ta'ala. Antara sebab kenapa syaitan tak layak. Wa ma yanbaghi lahum wa ma yastati'un. Dia tak akan mampu menurunkan Al-Quran kerana sifat Al-Quran itu berat. Al-Quran ini kalau diturunkan pada gunung ganang nescaya hancur gunungan. Syaitan tak ada kekuatan itu. Yang ada kekuatan itu ialah malaikat. Kemudian jawapan yang ketiga ialah syaitan itu tidak akan mampu mendengar Al-Quran. Sebab setiap kali mereka naik ke langit untuk mendengar wahyu Allah, mendengar rahsia langit, mereka akan dipanah dengan peti. Mereka tak mampu dengar. Maka ini kenapa syaitan tidak mampu membawa Al-Quran. Tidak mampu turunkan Al-Quran. Kerana yang turunkan Al-Quran itu ialah malaikat. Jibril AS. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.